Yen Pay, Euro JPY, CAD JPY, NZD JPY. Bagi mereka yang ada akses kepada chart saya, anda masuk kepada... Sekejap. Okey, anda masuk kepada Yen Pay tu, anda boleh dapatkan chart NZD JPY dengan pergi dekat JPY punya chart pack, anda type NZD JPY dekat sini Okey, dia memang kalau buka macam ni tak ada. Anda kena savekan dia sebagai apa? Template dahulu. Lepas tu anda dapat tengok NZD JPY Okey, kalau dia tak balik, nak buat macam mana? GJ kita dah ada. Kalau ini turun, GJ kita akan buat wave 2. Itu je. Okey, dollar pair. Okey, dollar index. Conteng, penuh conteng. Okey, ini wave 2. Ini wave 2. Anda kira lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau nak kira satu-satu macam tu, 15, dalam ni akan ada 4. Ni akan ada 19. 5, 9, 13, 17. Kalau anda kira satu-satu ni akan ada 17. Ataupun 5, 9, 13, 17. Kalau nak kira satu-satu ni. Jadi, sini kita tengah ada breakout RSI. Tapi, syarat pertama tadi apa? Boleh trade tak yang ni? Tak. Dia kena ada incomplete sequence dan breakout. Ni tak ada. Ini tak ada. Trend tak ada. Trend dia tak ada. Faham? So dollar index belum lagi. Belum ada trend. U-shave pun sama. Ini tak breakout. Kalau breakout kita trade. Ini breakout. Ini breakout satu. Ini mungkin boleh trade tau. U-shave ni boleh Ini breakout satu. Ini breakout. So, ini dah breakout structure. Okey. Sini kita ada 1, 2, 3 dekat mana? Dalam yang kecil Kalau kecil 4, 5. So, kita ada 1, 2 dan 3. So, ini adalah U-shave. 1, 2. U-shave dah boleh U-shave dah breakout. Breakout ini. Breakout yang ini. Ini flat. Okay, U-shave. Maksudnya, untuk Euro US dollar, tengok ada tak? Ini break. So, ini adalah wave 2. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 1, 2, 3. Okey. U-shave kira saya akan masukkan di dalam market outlook nanti. Sebab saya tak dapat nak buka dekat XM. Tak ada MT4 dekat sini. Tak ada. Ni tak ada MT4. Macam semalam kita tengok GJ kan. Dia dekat lain. Level dia tak sama. Jadi EU ni anda boleh masuk. Ini breakout. Ini breakout flat. Kita ceritakan semalam dia breakout satu ni kan. Okey. Ini anda boleh masuk. 1, 2, 3. Dan RSI break structure. Faham? RSI break structure. Structure ini. Dia betulkan structure ini. Break structure ini. Faham kali, Rosli? Okey, itu adalah untuk EU. Saya masukkan EU kat sini. Saya masukkan EU kat situ. Euro, US dollar and USD shave. Kirakan level dia ini, jangan takut terlepas. Alah, ini ada 4 candle lagi, 4 jam lagi. 4 jam lagi pun. Sekejap. Okey. Tak perlu takut terlepas entry. So Euro USD U-shave saya akan masukkan dalam ni. Anda kirakan tarik Fibo dia, tarik Fibo dia kat tempat tu. Sekejap.
Saya tak tahu macam mana nak buang notification. Dekat yang ni tak dapat. Macam-macam saya buat. Kecuali saya tutup terus. Then dia keluar. Dia tak keluar. Okay. Euro US dollar, you chef. Pilih salah satu. Jangan trade dua-dua. GBP US dollar seperti kita ceritakan semalam. So saya tukar dia punya ni ya. Saya jadikan sini flat. Sebab kalau anda kata GJ nak ke atas, anda tak dapat kata GU ni nak buat wave 2 kat sini. Anda tak dapat habiskan satu kat sini. Sini jadi A, B dan C. Faham tak wave sequence? Okay. Anda faham tak wave sequence ni? Ya, jadi saya kena habiskan one of this ini. Kalau ini breakout structure, GJ kita kan kena stop loss. Ni macam ni. Saya kena jadikan sini sebagai 5 wave. Dan saya kena jadikan dia sebagai flat. Saya tak suka lukis flat. Tapi kalau dia memang flat, berpandukan correlation. Nampak tak? Saya tak lukis Elliott wave. Saya lukis market dynamic menggunakan Elliott wave. Nampak tak beza dia? Saya gunakan correlation. Saya bukan gunakan Elliott wave. Faham? Elliott wave cuma sebagai papan tanda. Saya jangkakan ini ke atas sebab GJ ke atas, US dollar index ke bawah. Jadi GU kita ke atas. Itu sebab dia. Jadi saya terpaksa jadikan sini sebagai habis untuk dia naik ke atas. Macam mana saya kena buat flat kat sini. Sebelum ni satu kita kat sini. Ataupun sini. Sini satu kita. Jadi saya extend kerana dia itu je. Itu beza dia. Sebabnya kalau anda lukis Elliott wave, kalau anda buat dekat 1 hour, anda akan pening. Siapa pernah buat? Siapa pernah buat Elliott wave 1 hour, anda update dia sentiasa? Ada tak? Borang boleh buat seorang-seorang yang buat banyak chart banyak ni. Tak payah cerita 72 chart lah, tak payah. Kita cerita pasal dollar pair saja, 5 pair. Saya nak tengok siapa boleh buat. Kalau anda cuma lukis Elliott wave, anda akan jam. Kalau anda buat correlation, then ini berlaku, aku ubah benda ni. Tu cara dia. Faham? Itu beza dia. Dan kita cuma trade bila ada setup yang kita nak. Tu dia. Kalau saya jangkakan ini ke bawah, GJ ni kita tak dapat kata dia habis kat sini. Ini akan jadi 1, ini jadi 2, yang besar lagi. Itu dia. Sebab kalau setakat nak extend ni senang je. Elliott wave senang. Nak lukis dia senang. Berpinar mata tengok laptop. Nampak tak saya lukis cepat? Sebab apa saya lukis cepat? Kita habis pukul 6 kan? Pukul 4 sampai 6. 5 sampai 7. Lepas tu kalau ada update, kan kita punya sesi pada pukul 8 kan? Dalam masa, saya sempat makan tau. 15 minit tu saya boleh update chart. Sebabnya satu market. Konsep dia satu market. Kalau bagi laptop saya shutdown. Aduh. Sebabnya dia konsep dia satu market. Itu je. Kalau ini turun balik ke bawah, sini jadi ni galih. Kalau ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan kena stop loss. Lebih satu, ada level 1618 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Anda rasa ini 2 tak? Anda tak katakan dia 2. 1, 2 ni kecil. 1, 2 apa ni besar sangat. Saya akan alihkan 1, 2 ni macam ni. Itu je. Kalau ini saya lukis macam ni, GU kita akan habiskan 1 kat sini. Ini akan jadi A, B dan C. Faham tak? Ini akan jadi A,
B dan C. Itu adalah market dynamic. Dan kita gunakan elliott wave untuk ceritakan apa yang kita jangka. Dan apa kita jangka berdasarkan structure, berdasarkan momentum, berdasarkan level, FIBO. Itu kunci dia. Saya yang konsep ni semuanya FIBO kalau nak faham. Semuanya FIBO. Semuanya FIBO. Kalau FIBO level break, then saya buat something. FIBO level tak break, saya tak buat something. Itu dia. Okey? Itu je. Okey, GU kita masih dalam wave 2, in progress. Kita ada AUD US dollar, lengkapkan C. Okey, ini 45 wave. Nampak? Kalau correction, dia boleh truncated. Jadi kita dah memulakan wave 5 kat sini. Maksudnya US dollar tak lemah sangat. US dollar tak lemah sangat. Ya? Tak lemah sangat. Tapi sideway ke atas untuk US dollar. Kalau ini ke bawah. Kalau AUD US dollar ni ke bawah. NZD US dollar pun sama dalam 3 wave ke bawah. Okey. Ini anda boleh trade. Ini break. Jadi saya tunggu W, X dan Y, NZD US dollar kita akan long daripada dua ni. Kita nak tengok RSI breakout structure. Nampak tak dia dah breakout structure? Nah, saya letak kat atas. Nampak tak dia nak breakout structure ni? Kan structure kita mula daripada sini, dan anda ambil ni je. Daripada dua ni dua dia. Mana tempat dua dia? Ni. Okey. Anda sambung kepada paling tinggi kat sini. Dan ni kita ada ini kita dah ada breakout structure. Ni kita breakout structure. Okey. Naik dan kalau dia turun lagi sini tak perlu turun. Sini dah breakout structure. Maksudnya kalau dia turun, kita ada tiga wave kat sini. Jadi kalau dia buat kat sini, kita akan long NZD US dollar. Pilih salah satu, jangan trade semua benda. Jangan trade semua benda. Untuk dollar pair, NZD US dollar kita ada set up NZD US dollar. Euro US dollar, USHF kita ada set up. Pilih salah satu Jangan trade tiga-tiga. Masak kan trade tiga-tiga. UCAD tak ada. UCAD sayangnya tak ada sebab ini triangle. Saya tak suka triangle. Dulu ada dalam 3711 ada teknik triangle tau. Dia punya performance Allahu. Allahu je apa cakap. Mula-mula bagus, memberikan harapan selepas 3 bulan. Okey. Gold. Gold. Ini mungkin sama ada A, B, C, W, X dan turun ke bawah. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3. 1, 2. Kalau dia break X, 4 ni, ini adalah X. Dan anda tunggu dia break 3 untuk 1, 2, 3. Kita long daripada 2. Itu alternatif dia. Okey. Pada waktu ini, kita masih katakan dia akan buat satu lagi low. Kalau dia buat satu lagi low, itu adalah A. Kalau dia tak buat low, ini adalah W, X dan Y. Faham? Sebab tu saya tak pakai triangle. Triangle lah habis. Pakai triangle. Mungkin ada orang pakai cantik. Saya dalam sistem ni pakai triangle lancur. Boleh? Either dia W, X dan Y ataupun A, B, C, apa pun, kita tengok apa bentuk dia dekat sini. Berakhir dengan divergence. Kalau dia turun satu lagi, berakhir dengan divergence, then dia buat A, B dan C. Masa ni tengah jalan, tak tahu. Kalau dia naik terus, ini W, ini X, sini kita tunggu. Jadi itu wave 2. Anda tak masuk sini. Anda tak masuk sini. Saya biarkan chat ni biar anda tahu apa yang kita tengah perhatikan. Silver bukan dalam sistem 3711, tapi saya akan trade wave 2 kat sini. Saya buang dia punya ni kalau tak orang masuk.
Bukan dalam sistem 3711. Saya dah ulang benda tu seminggu dah. Minyak kita punya position ni dah hit target, saya buang. Okay, minyak, dan saya expect dia untuk buat bigger correction. Bigger correction. The thing is, ini masih ada incomplete sequence. Sini kita masih ada incomplete sequence. Anda boleh ambil dekat B ke, ini masih tak cukup satu. Jadi 4 ni anda boleh trade. 4 ni kita ada incomplete dalam ni pula. Faham? Jadi 4 ni anda boleh trade. Jadi kita tunggu 4 dulu. Anda tak trade pada level semasa. Siapa? Dia yang peliknya kan, bila kita masuk, dia pergi, ada orang tanya, boleh masuk lagi tak? Anda tak masuk tengah-tengah ni. Saya tak tahu. Dia naik ke turun, yang saya tahu dari sini dia patut kita beli. Dekat sini apa nak jadi, saya tak tahu. Ada je. Dia tengah berjalan macam ni, kita nak kena TP. Bang, boleh masuk lagi tak? Allah. Saya tak tahu pun dia kena TP. Cuma yang semalam kan, bila? Dia tak dapat. Dia masuk dekat sini. Itu je. Lain-lain dari tempat tu saya tak tahu. Masa kita buat ini, kita tak tahu ini 1, 2 tau. Yang saya tahu, dia break high, 5 wave, kita tunggu dia punya 3 punya pullback kan. Okay. Copper saya keluarkan. 1 ni nampaknya tak buat high, tak ada apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. And tak ada apa-apa. Copper stand on the side dulu. GBP AUD, Euro AUD, saya tunggu peluang dekat sini. Jadi saya tak dapat bagikan dulu. Ini kena buat wave 3 dulu. Jadi dia belum jadi. Belum break A pun. Jadi saya tak dapat nak bagikan level. Euro GBP arah dia ke bawah. Ini definitely wave 2. Cuma 1 dia tak break out. Jadi tak ada entry. 1 ini tak break out bawah. Tak ada lower low. GBP AUD ke atas. Ini 5 swing. Dan nampaknya konektor dia adalah benda ni. Jadi kalau anda ada entry, saya nampak siapa entry ni? Kan? Anda ada entry, anda masih hold position anda dan sepatutnya anda dah BE. Anda dah BE ni. Anda dah BE ni. Okey, arah dia ke atas. Saya tak share kan sebabnya kita cuma ikut main trend kita. Saya main trend untuk sistem kita adalah yang kita sharekan dalam live ni adalah untuk daily sebagai main dia. Jadi tapi kalau ada trade dekat sini tak langgar pun. Sini ada trend. Sini ada trend 5 wave breakout. Okey, GBP AUD. GBP NZD masih hala 7. GBP NZD ini bukan low, jadi tak ada entry. GBP AUD kalau anda nak entry, anda enter long yang kat sini. Bukannya tengah-tengah sekarang baru nak enter, tak ada. Jangan. Okey, jadi apa yang kita perhatikan adalah benda-benda ni. Euro US dollar, kira sendirilah, faham? Tak dapat trade macam tu, Imon. Trade, anda ikut satu sistem. Dia tak dapat sekejap 50% keluar semua. Tak dapat trade macam tu. Buang cara tu, Imon. Satu cara je. Anda ikut je. Kalau anda pakai cara ni, anda ikut je dia. Jangan sekejap keluar, sekejap cara ni, sekejap keluar, sekejap tak keluar. Tak dapat. Anda tak akan dapat mengira anda punya prestasi. Apa trend dekat daily? Ya, itu yang saya perhatikan. Ataupun dekat minor lah, senang. Yang merah tu ya, sekali. Fractal merah. Itu sebabnya dalam untuk kita punya sesi ni, saya tak dapat pergi terlalu kecil dan terlalu besar. Most yang saya sendiri buat adalah kepada intermediate kalau saya sendiri.
Tapi tak salah, untuk sistem kita ni saya gunakan main dia adalah kepada main dia adalah kepada miner, kepada miner. Apa trend miner? Apa miner trend? Trend tu dia kepada apa structure dia, apa daily ke H4 ke. Jadi kalau miner tu adalah kepada daily chart. Daily chart. Okey, boleh download dekat Discord yang sekarang. Okey. Sama juga. Okey. Okey, ada soalan sebelum kita masuk kepada topik kita. Topik kita basically saya cuma cerita kepada instrumen saja. Petang nanti kita kaitkan dengan structure. Ada soalan tak? Series, yep. Jadi maksudnya kalau dekat sini kena ada trend, ada incomplete kan. Jadi kat bawah-bawah ni kita boleh trade. Sini kena ada incomplete ataupun momentum sequence. Yang 1 hour ni. Sini kena ada. Then kita tengok bawah-bawah ni. Sebab kita punya hari-hari. Kalau saya gunakan yang primary ataupun yang besar ni, mungkin seminggu ataupun sebulan ada 2 entry je. Faham? Jadi kalau yang minor ni at least dalam seminggu kadang-kadang ada banyak sekali kalau trending kan. Ataupun seminggu 1, 2. At least lah dia ada. At least dia ada. Kalau market memang trending, dia banyak entry. Kalau market tak trending, dia tak ada entry. Trend tu tak setiap masa ada. Tak setiap masa. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita, iaitu kepada instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. Okey. Apa yang kita buat, saya masih pelik. Masih ramai yang dan yang terkini, yang bukan terkini, saya nampak dah setahun ni, trade dulu dia trader forex, sekarang ni dia trader kripto. Aduh. Macam ni lah. Kripto jatuh balik, dia trader forex, dia jadi trader forex balik. Trade apa yang dalam sistem anda. Anda nak trade kripto, anda nak trade forex, saham, apa juga. Anda tak labelkan diri anda sebagai trader apa tau. Saya tak faham. Kecuali anda kerja kat bank lah. Anda dalam department trading untuk currency, untuk bond, untuk money market, untuk apalah. Itu lain. Itu lain. Anda memang specialize dalam tu. Trading ni, kalau trading lah dan anda faham apa saya sampaikan mengenai is one market, semua satu market. Anda ada satu sistem, anda boleh pakai dia kan semua benda tau, hampir semua benda. Kalau anda faham apa yang kita ceritakan ni, dan especially macam market dynamic dan juga Elliott wave, satu saya tak gunakan Wyckoff. Dia applicable kepada apa juga. Anda nak apply dia dekat kripto, anda nak apply dia dekat apa juga. Jangan labelkan diri anda, oh dia tu Zul Forex XM. Meriah. Bila pasaran saham naik, ramai-ramai tinggalkan saham. Saham turun, masuk kepada forex. Kripto naik, kripto pula forex. Lepas tu kripto jatuh, balik forex. Kenapa dapat? Jangan labelkan diri anda. Trade apa yang ada trend. Faham tak? Tak kisah, ada orang trade. Tak salah. Ada orang buat duit daripada trade. Kan? Limon,
Anda tak dapat kata investing lagi much better than trading. Sebabnya ada orang yang trade, dia buat duit lebih banyak daripada orang yang investing. Maksudnya beza dia kepada margin dan juga kepada holding period. Tapi ada juga orang buat duit. Itu dia. Jadi kita tak dapat kata ini adalah lebih bagus atau tak bagus. Dia kepada individu. Sebab tu bila anda bercerita pasal trading ataupun investing, ini adalah satu perniagaan. Ini adalah satu perniagaan. I've been sharing dengan anda semua sistem. Satu model pasaran bagi saya yang menceritakan secara besarnya bagaimana kita cari peluang apabila berlaku trend. Model pasaran yang saya guna adalah trend. Dan kita melihat kepada 3, 7, 11. Ada banyak lagi sebenarnya, dia ada channel dan juga ada time, sama je, dan juga gandingan kepada Wyckoff. Tapi ini cukup, ini lebih daripada cukup. Itu lebih daripada cukup. The thing is, rahsia dalam trading bukan the trading. Playboy, bukan playboy. Rahsia dalam trading bukannya trading. Ini cuma benda, kalau anda ikut sesi-sesi saya kan, saya buat benda sama every day. Saya buat benda sama, buat benda sama, buat benda sama je. Kalau duduk sebelah saya ni boring. Serius, boring. Dia ni dulu saya buat dekat arah Damansara, dekat Oasis, dekat Oasis. Office kita dekat kita punya education center dekat Oasis. So selalulah, sebabnya Office XM dulu support center dia dekat situ. Jadi dekat bawah tu ada mamak semua kan. Saya memang kat situ sebabnya tempat saya tinggal waktu tu saya tinggal seorang-seorang. Tempat saya tinggal kat situ waktu tu tak ada internet, tak ada internet yang laju lah. Tak ada internet yang laju. Ada pun yang pakai mobile slow. So saya kena buat sesi ni, tahun cerita 2017 adalah dekat anda boleh tanya dekat budak-budak XM ni, kepada account manager anda, kepada rakan-rakan XM lah, bukan budak-budak, dah tua-tua semua tu. Kat bawah tu ada mamak dululah. Jadi tiap kali certain time saya akan lepak-lepak, dia orang nampak saya datang duduk, saya pergi naik atas, saya buat kerja. Padahal dia orang tahu saya boleh buat, tak buat, suka hati saya. Tapi saya ada time saya. Jadi inilah disiplin yang payah nak buat. Takut nanti Zul bosan. Rahsia dia jaga duit. Exactly. Ini cuma satu teknik. Adakah dia hebat? Tak ada teknik hebat. Semua teknik bagi saya, dia adalah kepada anda cuma ada probability yang lebih baik kepada market. Itu saja. Untuk meningkatkan, dia ada masa turun, ada masa naik. Prestasi sistem, dia punya yang rahsia dia adalah ini. Ini rahsia dia. Di mana anda menyatakan berapa modal anda, berapa dolar per trade kepada expectancy, kepada prestasi sistem over time. Faham? Kepada prestasi sistem over satu jangka masa. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Bukannya teknik. Teknik tu cuma benda sama, buat ulang. Anda pakai teknik lagi simple lagi bagus. Saya pakai teknik lagi, pakai kira je. Faham tak? Saya pakai teknik pakai kira je. Kira je 1 2 3 4 5. 1 2 3 dia break RSI 100% masuk. 1618 10 pip stop loss. 100% TP. 50% BE. Itu je. Ulang-ulang. Ada stop loss, ada TP, ada BE. Ulang. Tengah cantik, kita naikkan position sizing. Bila yang kita masukkan cantik, itu dia. Tapi, itu cuma separuh daripada perjuangan anda. Yang lagi separuh adalah persiapan diri. Kalau ini tak betul, anda tak akan dapat ikut
ikut disiplin nak buat yang sebelah kanan ni. Takkan dapat. Anda nak kaya cepat, jangan trade. Kaya cepat, hari ni kedai itu tutup sebelum pukul 7. Alang-alang nak berjudi, pergi judi terus. Pergi direct. Lagi bagus. RM1 10 dapat RM2,000 kot. Itu lagi tinggi. 7 masuk, 7 suku dah ada result. Tak payah. Trade. Nak kaya cepat. Yang saya soalan selalu orang tanyakan, 100 dapat berapa? Jangan trade. 100. Sebab tu tak ada orang tanya. Dulu ada orang tanya saya direct hentam pada waktu tu. 100 dapat berapa? Kau nak berapa? Cerita minyak wangi. Dia tak ada cerita. Kalau jumpa saya jarang cerita market. Kalau jumpa saya cerita budu makan minyak wangi. Lain tak ada. Okey. Jadi sistem dagangan ada dua. Yang pertama model pasaran, yang kedua model saiz posisi. Jadi kenali dulu apa pasaran yang anda dagangkan ni. Jangan define diri anda, saya trader forex, saya trader saham, saya trader gold, EJ, saya trader apa. Tak payah. Cacing baru. Apa itu pasaran kewangan? Pasaran kewangan adalah satu pasaran di mana transaksi berlaku di antara mereka yang ada opportunity mempunyai satu cara untuk generate income dan menemukan mereka ni kepada mereka yang ada modal ataupun pelabur ataupun kreditor. Penghutang pula adalah mereka yang ada opportunity lah untuk nak daripada modal yang dia terima untuk jadikan dia bisnes. Lebih kurang macam itulah. Di situlah kita ada instrumen kewangannya, di mana peminjam mengeluarkan instrumen kewangan sama ada dalam bentuk bond, sama ada dalam bentuk saham, apa-apa juga, kontrak, CFDs or whatever. Dan manakala pelabur pula adalah mereka yang membeli instrumen ni dan berdagang dan mengharapkan pulangan daripada instrumen berkenaan. Okey, itu pasaran kewangan. Ada pecahan-pecahan dia. Jangan define. Kenapa anda nak definekan diri anda saya trader forex saja dan kripto? Kena tambah kripto kat sini ya. Kripto ni mungkin under commodity, itu kripto. Tapi the thing is, don't define yourself. Saya tak faham. Mungkin budak-budak baru nak up kot. Dia obses. Dia tengah buat forex, kau masuk kripto, kripto berdarah sekarang ni kan. Ataupun dia kripto tengah jatuh dia sell. Budak forex tu. Apa pelik je. Meriah, seronok kalau kita baca kan. Saya macam nak BBNU, saya macam nak komen je kat situ. Okey. Pasaran kewangan terbagi kepada pelbagai jenis. Fahamkan ya, sebelum anda nak masuk apa-apa tu, fahamkan dia. Paling simple. Otai-otai tu pun baru nak up juga kot. Ataupun memang kepala otak dia tak berkembang. Saya direct je. Kalau tak betul, saya cakap tak betul. Itu bukan otai. Itu bukan otai. Itu petai tu kali. Itu bukan otai. Itu petai. Tak ada. Apa peliknya anda nak label forex, saham, kripto, gold. Apa? Jatuh kita beli simpan. Okey, pembiayaan, hutang, equity dan kadar faedah. Okey, pasaran modal. Pasaran modal ni adalah pasaran di mana terbitan, tujuan dia diwujudkan adalah untuk mendapatkan modal. Ada dua jenis pasaran dia, pasaran utama ataupun primary market, di mana aset ataupun instrumen tu mula-mula diterbitkan, sama ada saham ataupun bond. Itu adalah primary market dia. Lepas tu kita ada secondary market dia, di mana mereka yang membeli boleh jual beli
instrumen berkenaan yang diterbitkan tadi. Itu secondary market dia. Jadi pasaran bond adalah pembiayaan melalui terbitan hutang, dan manakala pasaran saham adalah pembiayaan melalui terbitan hak milik equity. Anda ada hak milik kepada bila anda membeli saham. Depend pada jenis saham yang anda beli. Kalau anda beli saham satu syarikat tu adalah merupakan equity holder ataupun stakeholder dalam syarikat berkenaan. Okey, pasaran komoditi basically secara besarnya terbahagi kepada dua hard commodity. Hard commodity ni precious metal, industrial metal ataupun soft commodity, benda yang ditanam. Itu soft commodity itulah peliknya kan. Galih kan. Kita kata tak nak letaklah trader A. Trader A hidup daripada ni, dia trade forex saja. Dia trader Bitcoin. Apalah. Lawak saya tengok dalam social media memang lawak. Lepas tu saya post pasal minyak wangi, malas saya nak cerita lain. Minyak wangi yang penting untuk saya, minyak wangi Liverpool. Lain tak ada. Malas kan nak tulis apa-apa. Pasaran derivatif. Pasaran derivatif ni dia ambil nilai daripada satu aset lain. Itu derive, dia ambil value terdiri daripada yang didagangkan dekat bursa, exchange traded ataupun secara direct over the counter, direct ke penjual dan pembeli. Sama ada penerbit, mereka bank ke apa menerbitkan satu instrumen tu dan dijual kepada ataupun diberikan kepada orang lain. Jadi kita ada yang terbitan daripada bursa seperti ETF, futures, option. ETF ni saya bagi contoh macam anda beza dia adalah kepada tempat dia. Kalau anda beza dua ni lebih kurang. Kalau anda tengok forward ni dia lebih kurang macam futures. Beza dia yang futures ni dua-dua ni ada tarikh matang. Cumanya siapa yang menerbitkan dia dan di mana dia didagangkan. Itu adalah beza forward dengan futures. Option, swap, kredit dan lain-lain. Okey. Trade financial instrument itu je. Pelik. Okey, pasaran mata wang. Minyak wangi. Ponik, ada Ponik. Ada dalam grup tak Rosli? Dia ada grup Telegram dengan grup WhatsApp. Cuba tanya dekat Mira, wife dia, dekat admin. Okey, pasaran mata wang. Pasaran mata wang ini adalah pasaran terbesar dan paling cair. Maksudnya senang nak tukar jadi barang lain lah. Itu maksudnya paling cair. Jumlah dagangan harian dalam pasaran mata wang ni adalah 6.6 trilion. Ini berdasarkan report by Bank of International Settlement April 2019. Jadi report ni keluar tiap 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Jadi 2022 April nanti anda akan, kalau anda nak belajar forex, anda kena baca report ni tau. Over the counter direct. Wimun jual, saya beli. Itu over the counter. Okey. Ni kalau anda nak belajar forex, paling teruk lah. Anda kena baca benda ni. Ini paling teruk lah. Saya kalau seorang mengaku dia trade forex tapi tak baca lagi report BIS ni, saya tak kata dia tahu forex tau. Saya simple. Saya report ni adalah report wajib yang hendaklah dibaca oleh seorang trader forex. Kalau anda menyatakan anda trade forex, anda kena baca benda ni. Mana dia tak keluar ni? Okey, anda kena baca report ni. Report ni kena baca ni. Ini anda trade, dia macam satu report company. Kalau anda trade, kalau anda beli saham Apple kan, orang tanya, oh kau beli saham Apple? Aku suka Apple tu kan, aku suka lampu dia. Allah, macam tu lah. Sama kalau report BIS ni pun tak baca, lepas tu dia kata dia trade forex.
Faham? Report ni wajib baca. Entah berapa orang lah dalam ni baca. Ada orang baca. Ni benda-benda yang anda kena baca. Anda nak tahu apa dalam bidang kita ni, ini anda kena baca. Faham? Pergi bis.org tu tengok quarterly review dia. Baca report-report dia. Research and publication dia especially kena baca. Ini website wajib yang anda kena ada, BIS ni. Faham? Tak baca benda tu, lepas tu mengaku trader forex. Dia bukan fundamental. Dia tahu apa yang sedang jadi dalam dunia kita ni. Baru tahu hari ni. Start daripada hari ni jangan miss. Boleh? Tak pernah tahu. Okey, kita punya bank, Maybank. Maybank punya bank negara. Bank negara kawal ringgit tu. BIS ni mark kepada bank negara. Kan? Simple. Anda sibuk Federal Reserve, dia ada mark dia lagi, BIS. Faham? Jadi kalau mark dia anda tak tahu cerita, anda rasa saya dapat benda-benda ni dari mana? Benda-benda ni semua dia daripada BIS. BIS Malaysia. Okey. Kalau anda pernah trade forex dan trading forex, at least lah quarterly review dia anda baca, ataupun survey report dia yang keluar 3 tahun sekali. Untuk angka ni 3 tahun sekali. Yang tadi tu keluar 3 bulan sekali. Jadi maksudnya April tahun 2022 nanti buruk-buruk lah anda kena baca benda tu. Saya ambil trader bekerja dengan saya. Apa yang saya buat, saya interview dia orang. Antara soalan saya tanya benda-benda dalam ni, dalam benda ni. Kalau dia tak baca, memang tak payahlah buang masa aku, buang masa kau. Macam-macam, anda akan dapati banyak benda. Banyak yang anda akan faham mengenai flow. Kalau ini berlaku, kenapa duit ni pergi sini? Apa yang sedang jadi? Apa yang market sedang bimbang? Apa yang sedang market tengah tengok dalam 2 hari ni? People's Bank of China tu, anda akan dapati dalam BIS nanti akan cerita benda tu. People's Bank of China risau, yuan tu kuat sangat. Bila yuan kuat, dia memang ada masalah. Harga barang terlalu komoditi mahal kan. Jadi bila mata wang dia naik, komoditi mahal, tak apa, inflasi tak tinggi. Kalau ringgit, contohnya, kalau ringgit kuat, harga import kita akan jatuh. Jadi itu adalah something yang kawal inflation. Tapi masalahnya, barang yang dia keluarkan, ekspor dia orang tak nak beli, mahal. Tapi saya trader dengan 90%. Boleh? Konteks saya, Aryan. Konteks saya 90% win rate. Kalau ada 5 kali trade. Saya tak peduli win rate. Kalau kurang daripada 3 tahun, anda 100% pun saya tak peduli. Aryan, anda dapat 110% pun saya tak peduli. Sebab saya, satu pengetahuan, satu lagi kepada kepercayaan. Sebabnya kita tahu 100% itu tak wujud. Simple. 90%. Saya nak tengok 3 tahun. Nanti saya tengok XM punya rekod. Boleh kan? Okey. Mata wang yang paling banyak dilagakkan US dollar, diikuti oleh euro, JPY dan emerging market. Emerging market ni makin dapat tempat adalah CNH, Chinese yuan dekat situ. Pair yang paling banyak didagangkan USD Europe, of course, ekonomi besar dua tu, USD JPY, mata wang pembiayaan, dan GBP disebabkan oleh London punya tak ada. Faham. Okey. USD GBP. Lain daripada tu, mata wang utama
US dollar, JPY, euro, fahamkan sifat-sifat. Itu yang tadi tu, BIS tu anda baca, anda fahamkan cerita-cerita, anda akan dapati banyak benda. Anda akan dapati banyak benda yang anda akan, oh patutlah. Anda akan dapati, anda akan pergi, bila baca BIS tu, anda akan dapati, oh ini cerita dia. Ini cerita dia. Ya. Sama bila anda nak beli, contohnya anda nak beli saham Apple, kan? Anda faham dah dulu cerita saham Apple tu, pergilah Apple, kan? Pergi dekat Apple punya ni, investor punya ni relation. Pergi dekat Apple punya investor relation. Semua apa-apa semua ada cerita dekat situ. Baca dia punya quarter result, dan anda tahu company tu kuat ke tak, aset dia banding liability dia. Anda tahu dividend payment dia macam mana, dividend payment lately turun kan. Lepas tu anda tengoklah dekat technical trade, anda masuk technical. Tapi anda faham company tu kuat ke tak? Itu je. Anda tengah beli company yang nak hancur, biarpun technical dia cantik, ada A, B dan C. Takut dia C je, tahu tak? Dia masuk A, B, C, dia C je. Dia tak ada dah, dia C. C je. Faham? C. Dia dekat C je. I, E, san, se. Dia se. Dia dekat kat situ. Takut tu. Okey. Pasaran insurans, ini adalah untuk provide protection. Jadi dynamic pasaran, saya lihat pasaran kepada 3 benda, iaitu kepada US dollar, yen dan juga kepada equity index. Dan apa yang saya dapati adalah ini anda pun dah nampak sekarang ni, bila orang melabur equity index, itu adalah satu, kita katakan bukan orang melabur equity index, dia menyatakan apa sentimen, apa pergerakan nilai aset dalam pasaran. Apa yang sedang jadi perbincangan pasaran sekarang ni? Yang sedang jadi perbincangan pasaran, tema semasa pasaran, apa tema besar? Kalau saya tanya, apa tema besar untuk minggu ini, untuk dua minggu ni, apa tema besar? Kita sedang masuk bulan 6 ni. Bulan 6 dekat hemisfera utara tu, kita nak masuk summer. Summer ni secara besarnya adalah musim apa? Summer ni musim apa? Tahulah musim panas. Tapi summer ni adalah masanya untuk, biasanya kita nampak apa? Percutian. Cuti. Ya. Dan apa yang kita nampak adalah perbezaan ketara dalam dunia ni di antara negara maju dengan dunia ketiga. Kita cerita sikit. Dunia ketiga. Di mana negara maju, they are talking about herd immunity. Dengan pelaksanaan immunity, pemberian vaksin. Manakala untuk dunia ketiga, kita tengah tunggu. Ada yang negara yang dapat, ada negara tengah tunggu, ada negara baru dapat, ada negara memang tak dapat. Itu yang nampak cerita COVID-19 ni, perbezaan di antara dunia ni, negara maju dan dunia negara ketiga. Musim bikininya, OPEC. Okey. Okey, yang ini pula ada yang lockdown, ada yang depend kepada pelaksanaan, dia punya kawalan. Ada yang lockdown, ada yang memang ada yang okeylah, neutral. Ada yang neutral, ada yang tapi dia tak okey, dia tak buka lagi, tak ada macam dulu. Ini beza. Anda nampak tak sekarang ni? Anda nampak tak benda ni sekarang ni? Okey. Bila mula-mula COVID-19, mula-mula COVID-19, yang sektor paling teruk jatuh adalah manufacturing. Kan?
Ini pada awal COVID-19. CV19 itu pada bulan 2 dan bulan 3. Manufacturing paling jatuh. Kan? Lepas tu slow kita dapati services jatuh. Ini adalah daripada bulan 4, 3 kepada bulan 7. Lebih kurang sampai bulan 8. 3, 7, 8 tu yang dah nampak goal tu. Tak apa, nanti saya ceritakan. Bila services start naik, interest rate naik, bank punya saham naik, ada dapati gold start jatuh. Itu pada permulaan. Jadi bila kita ada negara-negara maju ni, di mana dia punya ekonomi dah start buka, kita nampak pada awalnya bila dia orang cuba dengan polisi, kita nampak yang pertama recover, sebab ini jatuh kemudian, ini jatuh, ini sideway dulu, lepas tu dia jatuh kemudian. Ya, itu bulan 3 dan bulan 7, 8. Manufacturing jatuh awal. Bila polisi cuba untuk membantu, manufacturing naik dahulu, manakala services masih jatuh. Itu pada awal. Lepas tu kita ada stages dia. Ni stage 1, ini stage 2, di mana sini start sideway, sini masih lagi naik. Now kita dah masuk stage 3. Di mana dalam kita ni kita dah masuk summer. Dan pada waktu ni manufacturing start sideway. Sebab apa? Sebab apa manufacturing tengah sideway? Harga barang naik. Dua masa, ekonomi tengah tutup, apa semua tutup, duit keluar, orang semua nak barang, orang nak bantuan kepada keluarga, apa semua, orang masih berbelanja. Kilang-kilang ada yang 60%, 30% operating capacity. Jadi barang yang dikeluarkan tu tak cukup, ya. Komponen apa semua tak cukup, menyebabkan harga-harga naik. Itu efek inflasi, kalau nak faham. Dan apa yang berlaku adalah kita nampak manufacturing mula sideway. Apa yang naik? Bagi siapa yang trade saham ni, trader saham. Trader saham. Ke mana jadi trader saham? Trade semua apa? Trade saham. Trade semua. Saham ke forex ke apa. Yang anda faham trade. Ada set up trade. Apa yang akan naik? Pelancongan. Apa semua? Services. Ni akan naik. Ini akan naik. Orang semua bercuti, orang semua apa semua yang dekat Europe, dekat US. Ini akan naik. Ini akan sideways sebab harga barang. Ini waktu ni harga hotel belum lagi. Anda pergi start check Europe punya ni, anda start nampak harga start naik. Bukan orang cuti, ini tak. Ini sebab harga barang, inflation. Ini sebab inflation. Manakala orang start bercuti dan menyebabkan services sector ini. Jadi kalau anda nak trade saham, anda faham apa yang anda nak pergi? Bagi yang tak ada cerita pasal syariah compliant, non-Muslim, anda pergi tengok yang resort lah, apalah kan. Sense, contoh kan. Faham? Apa kita punya fasa-fasa sekarang ni. Dan services sector ni, anda akan nampak sektor rotation. Orang akan mula keluar dan pergi kepada mid cap. Saham seperti Apple apa semua akan lebih sideway, tak ke mana, sebab chip apa semua mahal, masalah kekurangan bekalan dan segalanya. Panas panjang tahun. Dekat Khatulistiwa tu lagi. Kalau kat Ponti kan kali. Faham apa sedang berlaku sekarang ni? Apa fasa-fasa kita ni? Jadi sebagai seorang pedagang, tak kisah ada trade forex ke apa ke, anda fikirkan kalau ini start sideway, anda akan dapati equity index, kita jangkakan dia akan buat correction. Dia akan buat correction. Anda sedang tunggu benda ni. Satu kita jangka wave 5.
Anda fikirkan apa okey, kalau aku trade currency, apa indeks, apa yen. Anda kaitkan dia dalam cerita ni. Itu dia. Anda kaitkan dia dalam cerita benda ni. Asyik PKP. Ya, betul. Faham? Anda kaitkan dia. Kalau anda dapati equity index akan sampai, ini akan buat wave 5 dan akan buat 2. Jadi anda akan tunggu peluang untuk nak long. Sementara ni, ini akan kuat dulu. Dia akan tengok pair dia sampai resisten, anda tak short equity index. Kalau anda dapati indeks buat correction besar, then anda akan cari set up dekat yen pair untuk short. Dolar akan sideway. Ini sideway ke atas, dolar akan lebih sideway ke bawah. Ya. Kaitkan dia dengan semua ni. Semua anda faham apa yang berlaku, anda masukkan dia dalam kita punya roadmap ni. Ya, anda masukkan semua ni. Fikirkan apa dia pasal global. Anda tunggu teknikal apa fit dengan apa yang anda nak. Tahu forex. Tak apa. Tak apa. Start pergi, bukan saya tak, jangan overspread yourself. Maksudnya semua anda nak trade, semua nak masuk, tak dapat. Tapi fahamkan apa yang anda sedang tengok ni yang lama. Alah, saya tak pergi update yang ni lagi. Tak apa. Tapi fahamkan di mana kita melihat kepada secara besarnya, bukannya buy sell saja. Anda sebelum anda nak tengok setup tu, anda fikirkan, fahamkan kat mana kita interpret apa yang anda tengok. Sebab ini bukan hanya untuk anda trading tau. Ini adalah untuk anda punya pelaburan, untuk anda punya persiapan daripada sudut kewangan secara besarnya. Okey Bang Zal, sekarang ni kita tengok correlation ni based on market structure. Boleh ke kalau kita gunakan indicator? Boleh. Apa kalau nak gunakan dia sebagai filter? Boleh. Macam kita guna RSI, macam kita guna stokastik, sama je Rian. Contohnya, kalau anda guna Ichimoku, anda nak enter guna Ichimoku, boleh. Kalau price dalam Kumo, anda tak masuk. Kumo cross, anda naik atas cross dan lepas tu dia punya crossing, apa nama dah? Saya pun dah lupa dah. Crossing dan anda masuk, boleh. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita bersama lagi pada jam 6 sehingga jam 8 nanti. Ada satu sesi lagi, kita akan cerita lebih teknikal. Jadi yang pukul 6 sampai 8 nanti memang purely teknikal sahaja. Kita cerita ni sikit, lepas tu kita purely teknikal. Kita kembali.